Ucapan alu-aluan oleh Tuan Yang di-Pertua. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, salam kenegaraan, salam kemerdekaan tanah air. Dalam suasana pada pagi ini, dengan segala rendah hati tetapi dengan sukacita yang amat tinggi, izinkan saya melafazkan syukur Alhamdulillah. Syukur pertama ialah dipanjatkan ke hadrat Ilahi. Terima kasih kedua ialah kepada setiap ahli yang berhormat yang telah membuatkan air dalam pembetung yang sudah bulat, kata sepakat yang telah beria. Terasa oleh saya terima kasih ulung jua disampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta rakan-rakan kabinet beliau yang telah menukilkan supaya peristiwa pada hari ini kita mulakan dengan perasaan muhibbah dan perjuangan bersama. Bagi saya, sekali belum, dua kali pun belum, tetapi di tengah hari kita bertemu. Apa hendak disebut, semuanya belum, tetapi berjuang kita terus bertemu. Dalam keadaan sedemikianlah, sumpah dan ikrar menunaikan kewajipan dengan jujur, dengan segala daya upaya menumpahkan taat setia kita kepada Malaysia harus kita teruskan. Apapun latar belakang kita, bagaimanapun perasaan kita, kita juruskanlah untuk memelihara, melindungi, mempertahankan perlembagaan tanah air. Wujudnya kita berjawatan di Dewan Negara ini adalah sebagai satu kebulatan yang dijuruskan oleh sejarah. Perjuangan dahulu menentukan kita di sini. Dalam tempoh 63 tahun yang lampau, setiap kali Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang berkuasa mengemukakan calonnya, telah tiada dengan cacat, telah tiada dengan bantahan, kecuali hari ini. Jika sedemikian pandangan kita bukan bermakna kita tidak bersatu. Jika sedemikian pendirian kita bukan bermakna kita tidak menuju kepada perjuangan yang ulung. Justru mengembalikan pandangan kita kepada perlembagaan dan juga sumpah taat setia kita adalah tanggungjawab kita bersama sebagai ahli yang berhormat senator. Ahli-ahli yang berhormat yang dikasihi sekalian, telah lama kita berjuang dan telah lama negara kita memperolehi kemerdekaan. Senator adalah sebagai anggota atau seorang legislator tertinggi. Ianya dan mereka setaraf dengan House of Lords, di mana tidak kurang 773 ahli setiap kali sesi berulang kali menyatakan taat setia serta kesayangan mereka kepada tanah air mereka. Diharapkan dengan bimbingan ahli-ahli yang berhormat, senator yang dikasihi, Dewan Negara juga harus mencapai tahap kemuliaan, penghormatan dan sesuatu yang lebih setimpal dengan kedudukannya sebagai dewan tertinggi di tanah air kita. Ahli-ahli yang berhormat, tidak genap kalau saya tidak menyatakan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua dahulu, sama ada yang baru lalu
walaupun mereka, beliau-beliau yang telah mencurah tenaga. Terima kasih kepada timbalan yang dipertua yang pada hari ini mengendalikan secara cermat perjuangan kita sedewan. Ahli-ahli yang berhormat yang dikasihi sekalian, dalam ucapan ulung seperti ini, barangkali saya diberi lesen sedikit untuk menyatakan sesuatu berhubung dengan siapa kita, bagaimana kita berjuang sebagai satu dewan. Tentu sekali kita berlandas kepada pengalaman. Tentu sekali kita berlandas kepada undang-undang. Tetapi lebih daripada itu, peruntukan yang diwujudkan di bawah perkara 45 ceraian 2 berkata, perlembagaan kita menentukan ahli-ahli lantikan yang di-Pertuan Agong seramai tidak kurang dari 40 orang, dipilih di atas jasa cemerlang dalam perkhidmatan awam, capai kepujian dalam lapangan profesion masing-masing, mempunyai latar belakang kepakaran perdagangan, mempunyai pengalaman kepakaran dalam perusahaan, dalam bidang pertanian, atau kegiatan kebudayaan, atau khidmat masyarakat, atau yang mewakili kaum-kaum kecil, bilangannya seperti kepentingan orang asli. Saya mohon kepada ahli-ahli yang berhormat yang dikasihi, supaya kepakaran-kepakaran yang ditentukan oleh perlembagaan ini kita hormati. Dan setiap kita yang mempunyai latar belakang yang mewakili profesionalisme ini dicerminkan dalam perbahasan kita. Marilah kita cari kepakaran-kepakaran itu di kalangan kita. Kita pupukkan supaya anggota Senat dihormati dan mempunyai stamp ataupun mauduk tertinggi dalam penilaian. Juga disebutkan di dalam perlembagaan bahawa jika Dewan Rakyat terbubar atau dibubarkan oleh yang di-Pertuan Agong, Senat tidak tercacat, bermakna anggota kita di sini tidak terlibat dengan pembubaran itu. Justru pemikiran setiap senator harus sentiasa cekal dan tinggi, dan kita harus memupuk perasaan suka menegur dalam konteks kita menegakkan yang benar dan mencari perkara-perkara memperkokoh tanah air kita. Hal berkaitan dengan perkara-perkara dewan, jawatan kuasa dewan kita, jawatan kuasa pemilih kita, jawatan kuasa hak dan kebebasan kita, jawatan kuasa peraturan mesyuarat kita, jawatan kuasa pilihan Dewan Negara kita, perlu sentiasa terapung di tahap yang tinggi. Dan marilah kita lahirkan satu penilaian semula. Apakah kita di parlimen ini boleh saja tertakluk kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang dicampur aduk dengan parlimen, atau tidak bolehkah kita sebagai legislator menentukan kembali kedudukan Akta Perkhidmatan Parlimen tahun 1963 yang telah dimansuhkan pada tahun 1992. Pada hemat saya, dengan hormat, mencuit kembali perasaan lama ataupun menenggelamkan perasaan yang tidak positif, kita perlu melihat akta ini semula. Jika apa yang disebut sebagai pengasingan kuasa di negara ini hendak kita amalkan sedikit demi sedikit. Jika dibandingkan dengan semua parlimen di Commonwealth dan negara-negara Commonwealth, akta-akta ataupun ordinan berhubung dengan perkhidmatan adalah penting kepada mereka. Justru seperti A.V. Dicey menyatakan
dalam konsep konstitusionalismenya, kita adakanlah agihan peranan, agihan kuasa dan agihan entiti antara tiga komponen yang mentadbir negara kita. Suruhanjaya Perkhidmatan Parlimen penting bagi kita. Oleh yang demikian, apa-apa caucus yang telah diwujudkan terdahulu daripada masa kini, wajar kita imbas kembali. Akhir kata, jika dilihat dalam suasana untuk menentukan masa depan, nilai yang ada pada masyarakat legislatur kita perlu ditimbang semula. Adakah di sini atau di Dewan Rakyat misalnya, dapat ditimba contoh ataupun cara-cara yang boleh ditiru oleh anak-anak kita di bawah atau sebaliknya. Apa yang saya maksudkan adalah berbudi bahasakah kita sebagai legislatur? Menjaga bahasa atau tidakkah kita semasa berhujah? Hormatkah kita kepada sistem? Dan molekkah bahasa yang kita tuturkan? Jangan panjang saya menyatakan hal ini. Orang-orang yang bijak terdahulu membahagikan masyarakat kepada tiga di negara Greece. Pertama, the idiots. Yang kedua, citizen. Yang ketiga, ialah tribalist. Saya tidak mahu mencerakinkan hal ini. Saya ingin nak bersama dengan ahli-ahli yang berhormat masuk ke dalam kategori the citizen, di mana kita bersama mencari yang baik dan mengutuhkan Malaysia dengan tenaga sekutu legislatif kita di sini. Terangkanlah dan kita nyatakan semula. Orang berkata bahawa terang bulan di Melaya, kilatnya sampai ke Kampung Tanjung. Berkhidmat tak minta dibayar, berjuang tak minta disanjung. Tapi kita semua dibayar, tetapi kita tidak disanjung. Dalam pada itu, kita boleh tukar hal ini kepada sambil kita berjuang untuk kebaikan kumpulan kita, kita berikan sedikit asuhan kepada budaya tinggi sebagai senator, sebagai ahli-ahli yang berhormat. Tahniah kepada sekalian ahli sebagai sahabat, sebagai pejuang bersama. Berselisih faham kita di sini bukan bermusuh dan tidak sependapat kita di sini bukan kita tidak sehaluan. Marilah kita asuh supaya kita mendapat satu masa depan yang jelas dan nyata. Terima kasih sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.